Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kolej Politek Marabangi, jurusan Diploma dalam Pengurusan Sukan, Seksyen 67, dan subjek dokumentari kita pada hari ini adalah pengajian Malaysia yang bertajuk Toyism. Selamat menonton dokumentari daripada kami. Dalam sejarah China pernah wujud pelbagai agama. Agama-agama tersebut diperkenalkan kepada luar negeri kecuali agama Toyism yang berasal dari China. Agama Toyism adalah agama yang berkait erat dengan kebudayaan tradisional Cina. Dari segi etimologi, perkataan Toyism adalah berasal dari kata akar iaitu Tao yang diterjemahkan dari perkataan bahasa Cina iaitu Dao yang memberi maksud jalan ataupun cara. Seterusnya, pengasas agama Toyism ini adalah Lao Tzu yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masihi. Toyism berasaskan ajaran Lao Tzu dan Zhuangzi. Menurut legenda, Lao Tzu adalah seorang pegawai yang penting di istana iaitu di istana dinasti Zhou. Beliau mula menyebarkan falsafahnya selepas meninggalkan jawatannya di istana tersebut. Beliau mempunyai ramai pengikut. Lao Tzu dianggap oleh pengikut-pengikutnya sebagai gelaran Nabi bagi ajaran Toyism. Lombor yang sering dikaitkan dengan ajaran Lao Tzu adalah lambang yin yang. Mengikut ajaran Tao, setiap kejadian dalam dunia ini dilumrahkan pasang-pasangan yang digelar sebagai yin dan yang. Kedua, unsur ini merupakan paksi negatif dan positif dalam setiap kejadian dan memiliki tenaga tersendiri. Setiap kejadian alam mempunyai unsur ini. Dengan unsur ini saling melengkapi bagi menyempurnakan keseimbangan alam semesta. Sebagai contoh, siang lawannya malam, panas lawannya sejuk, hidup lawannya mati, baik lawannya jahat dan sebagainya. Berbeza dengan kebanyakan agama lain yang hanya memuja satu Tuhan. Agama Tao memuja beberapa Tuhan pada zaman dinasti Yang Dongzhou. Sistem Tuhan dan syaitan di kalangan manusia dan penghormatan kepada bumi telah wujud. Inilah sebabnya agama Tao memuja banyak Tuhan. Lao Tzu menyarankan supaya manusia menarik diri daripada duniawi dan mencari jalan bahagia secara mengasingkan diri daripada peraturan duniawi dan berbicara merugikan. Fahaman agama Tao adalah untuk mengatasi pelbagai kesukaran manusia. Dalam agama Tao, mereka mempercayai bahawa Tuhan mereka boleh menjelma dan merasuk ke dalam badan penganutnya. Penganut yang dirasuk oleh Tuhannya itu digelar sebagai medium atau lebih dikenali sebagai bomoh. Bomoh ini akan menjadi perantara antara Tuhan dan penganutnya. Bomoh ini hanya akan dirasuk pada hari-hari yang tertentu sahaja. Hari-hari yang dimaksudkan adalah hari pertama dan hari ke-15 pada setiap bulan mengikut kalender lunar. Tuhan yang merasuk pada hari-hari tersebut ialah Tuhan yang berbeza-beza. Penganut agama ini akan mengecam Tuhan mana yang merasuk bomoh tersebut melalui pergerakan dan cara duduk Tuhan itu. Jika penganutnya tidak dapat mengecam bomoh itu, akan menulis namanya di atas selai kertas. Selain itu, bomoh yang dirasuk ini akan mula menuturkan bahasa Tuhan yang mana tiada siapa pun yang dapat memahami butir bicaranya. Bagi memudahkan interaksi antara Tuhan dan manusia, bomoh tersebut akan mengambil air suci yang telah disediakan terlebih dahulu. Lalu dibacakan air jampi tertentu sebelum meminumnya. Beberapa ketika kemudian, secara tidak langsung, bomoh tersebut akan fasih berbahasa manusia. Tujuan Tuhan menjelma dalam badan bomoh tersebut
adalah untuk berkomunikasi dengan penganutnya secara berdepan. Selain daripada merawat penyakit-penyakit, penganut ini juga boleh menanyakan soalan-soalan mengenai kehidupan mereka kepada Tuhan mereka tersebut. Bagi agama Taoism, naga adalah melambangkan kekuasaan agama tersebut. Naga-naga ini biasanya dijumpai di toko-toko. Fungsinya sebagai makhluk semangat jahat daripada masuk ke dalam rumah ibadat tersebut. Sebelum melangkah masuk ke dalam tokong, penganut Taoisme akan bersemayam di halaman tokong tersebut. Mereka akan membakar colok dan diletakkan di tempat disediakan. Tujuan menyembahyan di luar tokong adalah bagi menghubungkan penganut tersebut dengan tuan-tuan mereka secara langsung melalui langit. Setelah selesai bersemayam, penganut akan masuk ke dalam tokong melalui pintu kiri atau kanan. Pintu di bahagian tengah hanya digunakan ketika ada kerajaan. Setelah selesai bersemayam, penganut akan membunyikan loceng sebelum melangkah keluar dari tokong sebagai ucapan terima kasih kepada tuan mereka. Sebelum mereka pulang, penganut Taoism akan membakar duit kertas. Duit kertas tersebut akan digunakan oleh tuhan mereka yang syurgai. Selain daripada membakar duit kertas, mereka akan menyembahkan pelbagai makanan kepada tuan-tuan mereka seperti buah-buahan, bunga dan lain-lain. Buah-buahan yang sering disembahkan adalah apple, orange dan lain-lain. Manakala bunga yang tidak berduri akan dipersembahkan kepada tuan-tuan mereka. Seperti agama lain, agama Taoism juga menyediakan satu kesudahan akhir yang bahagia. Penganut agama Taoism mengejar kesudahan itu dalam semua hidupnya. Idea yang tertinggi dalam agama Taoism adalah mengejar panjang umur dan kehidupan yang bahagia. Terima kasih.